Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Tadi dia terputus. Tiba-tiba, tak pernah berlaku pun macam ni. Tiba-tiba kamera stop. Okey, harap tiada apa-apa masalah lagi. Apa cerita tadi? Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ditetapkan bahawa orang yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya, ataupun orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i yang paling layak menjadi imam siapa? Paling layak menjadi imam itu aqra'uhum, orang yang paling pandai membaca Al-Quran, ataupun orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin dalam satu jemaah itu ada orang-orang lain yang mungkin memiliki kriteria-kriteria yang lain. Contohnya dia lebih berumur, ataupun contohnya dia lebih mempunyai ilmu fiqah, ataupun dia dah berkahwin, yang lain tak berkahwin. Walaupun mungkin ada sahaja kriteria-kriteria lain, tapi yang paling diutamakan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, itu adalah yang paling baik bacaan Al-Quran dia. Kalaulah dalam jemaah itu, satu jemaah itu ada seorang dia paling baik bacaan ataupun paling banyak hafalan Quran, tapi dia ni budak umur berapa tahun baru, sedangkan ada pakcik-pakcik, orang-orang tua yang lebih berusia. Maka siapa yang lebih patut jadi imam? Budak yang banyak hafal Quran itu, atau pakcik orang tua yang mungkin tidak banyak menghafal Quran seumpama budak tersebut? Maka jawapannya adalah yang lebih layak menjadi imam itu adalah budak itu, walaupun umurnya masih muda, tapi sebab dia memiliki Al-Quran yang lebih banyak, dia pandai baca Quran lebih baik daripada orang lain, dan lebih banyak menghafal Quran daripada orang lain, maka di sini dia yang lebih layak menjadi imam. Walaupun yang belakang dia tu, yang mengikuti dia itu orang-orang tua yang mungkin umur dah 80 tahun, 90 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bagaimana keutamaan diberikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran walaupun usianya masih muda. Sebab itu ada satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang ketika itu umur dia 7 atau 8 tahun baru. Jadi pada satu hari para sahabat nak sembahyang, jadi mereka tengok siapa lah yang paling patut didahulukan menjadi imam. Maka datang seorang sahabat ni, beliau bertanyalah, ni kamu hafal berapa juzuk? Kamu hafal berapa juzuk? Kamu hafal berapa juzuk? Last sekali sampai kepada budak yang umur 7 tahun, 8 tahun itu, sahabat Nabi juga, sahabat Nabi yang masih muda, 7 atau 8 tahun. Ditanyakan kepada dia, berapa juzuk kamu dah hafal? Dia kata, saya dah hafal sekian-sekian juzuk. Maka ditolak ataupun dipilih budak yang umur 7 atau 8 tahun tu, dipilih untuk mengimamkan solat, dan belakang dia itu adalah para sahabat-sahabat yang kibar, para sahabat-sahabat yang besar-besar sembahyang belakang dia. Jadi kenapa para sahabat yang besar-besar tu tak jadi imam? Takkanlah budak kecil umur 7-8 tahun yang dilantik menjadi imam pula. Sahabat lain follow jadi makmum je kat belakang. Tidak lain tidak bukan kerana keutamaan untuk menjadi imam itu adalah kepada yang paling banyak menghafaz Al-Quran ataupun paling pandai membaca Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan perempuan, kita ni ustaz sekalipun, saya ni ustaz contohnya kan, kalau tuan-tuan ustaz,
suara sedap dan sebagainya, tapi anak kita ataupun anak buah kita ini tahfiz Quran. Kita tahu dia lebih banyak menghafaz Quran daripada kita. Kita tahu dia lebih pandai bacaan Quran daripada sudut tajwid, makhrajnya daripada kita. Maka automatik yang layak menjadi imam adalah anak saudara kita tadi, anak buah kita itu tadi. Dia lebih layak menjadi imam berbanding kita ni, walaupun kita ni ustaz. Ustaz tapi tak banyak hafal Quran seumpama yang hafizul Quran. Ustaz tapi tak betul lagi bacaan Quran seumpama budak lain tadi. Jadi ceritanya adalah ciri-ciri yang diutamakan untuk memilih seseorang itu menjadi imam. Top of the list yang paling penting diberi perhatian adalah pembacaan Al-Quran yang paling tepat, serta hafalan Quran yang paling banyak. Maka dialah yang paling aula, paling afdal, paling layak menjadi imam. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i dipanggil ahfazuhum ataupun aqra'uhum, yang paling banyak hafal ataupun paling pandai membaca Quran. Kalau kita tengok mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi mereka menyatakan yang paling layak menjadi imam dalam sembahyang itu adalah afqahuhum. Maksudnya orang yang paling faqih, yang paling pandai hukum hakam salat, yang paling reti tentang apa perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, perkara-perkara sunat dalam sembahyang, macam mana jadi imam makmum. Jadi orang yang paling memahami hukum hakam solat, itu yang paling aula menjadi imam berbanding orang yang pandai membaca Quran. Ini dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, kita lebih mendahulukan yang pandai baca Quran berbanding yang faham hukum hakam. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Macam mana? Maksudnya kita ada dua lah. Satu, orang yang pandai baca Quran ataupun banyak menghafal Quran. Yang kedua, orang yang pandai hukum hakam dalam sembahyang, faqih. Maka ikut mazhab Syafi'i, yang lebih aula, lebih patut dia jadi imam tu orang yang paling banyak baca Quran, yang paling betul bacaan dia, bukan orang yang pandai hukum hakam tadi. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata tak, yang pandai hukum hakam lebih patut menjadi imam berbanding yang pandai baca Quran. Ini beza. So kalau dalam mazhab Syafi'i, kita akan tengok siapa yang paling bagus bacaan dia, okey, dia jadi imam. Kalau tak ada, semua yang jenis tak reti baca Quran, contoh dia, semua sama level dia, masing-masing gigi dah terjabur, baca Quran terabur, okey, satu level bacaan Quran, semua satu level. Maka kita akan tengok ciri yang kedua pula, siapa yang paling pandai dalam bab hukum hakam. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, pandai hukum hakam ni dia jadi tangga kedua ni. Sekali tengok semua sama juga, semua kat kitab mengaji, contoh semua jenis yang tak faham bona dah hukum hakam sembahyang ini, main balunnya, contoh nanti dia akan pergi kepada kriteria yang ketiga pula. Kalau sama juga, baru pergi ke yang keempat. Kalau sama juga, dia pergi ke 5. Sama juga, pergi ke 6. Seingat saya ada lebih kurang 10 jenis keutamaan yang diberikan untuk pemilihan seseorang itu nak menjadi imam. Faham tuan-tuan ya? Okey. Jadi siapa bersama dengan saya sekarang ni tuan-tuan? Cuba komen sikit kat bawah. Saya nampak di situ Abang Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya nampak di situ Abang Zahudin ada. Siapa lagi yang saya kenal? Yang ni semua saya tak kenal pun lah. Kalau tuan-tuan ada siapa-siapa bersama tu, bolehlah komen-komen sikit, bagi meriah sikit komen bawah tu, supaya saya tahu tuan-tuan ada bersama dengan saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam kriteria pemilihan imam, bukan jawatan imam untuk majlis surau tu ya, walaupun dia termasuk juga. Ini ceritanya nak memilih imam untuk satu-satu waktu solat. Maka yang paling patut menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaan Al-Quran,
Yang kedua adalah yang paling pandai fiqh, yang paling pandai hukum hakam solat. Lepas tu nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Termasuk juga di antara kriteria yang diutamakan juga dia ada lebih kurang 10 kriteria, tuan-tuan. Tapi dalam 10 kriteria tu tak ada pun keutamaan bagi orang-orang muka handsome. Kan, kalau dia rasa saya lah patut jadi imam. Sebab apa? Saya paling handsome kat sini. Tak ada kena-mengena pun. Handsome tak handsome tu tidak terjamin layak menjadi imam pun. Yang keutamaan yang diberikan itu pada bacaan Qurannya, pada pengetahuan fiqah hukum hakamnya dan lain-lain lah. Saya ingat yang 2 yang teratas tu. Ada baki 8 lagi keutamaan yang diberikan tu, ya, ciri-ciri. Jadi nak pilih imam pun dalam sembahyang itu bukan main rodah, main balunnya. Ada dia punya syarat-syarat ada dia punya ciri-ciri yang perlu diperhalusi. Baik, itu serba sedikit berkenaan dengan masalah pemilihan imam, keutamaan dalam memilih imam itu. Baik, kita teruskan, ya tuan-tuan. Kita tengok apa kitab kita tengok kitab Syaraf Al-Ummah Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka surat 97, kelebihan menjadi imam. Tadi tu duk cerita tadi tu nak bagi tahu bahawa orang nak dipilih menjadi imam pun banyak syarat-syarat dia. Dia bukan main tembak dia. Dia bukan main rembat dia pilih. Tengok orang tu handsome sikit, silalah abang jadi imam. Kenapa saya kena jadi imam? Abang paling handsome kat sini. Itu tak betul tu, tuan-tuan. Bahkan bukanlah keutamaan untuk tolak jadi imam ni orang pakai kopiah, orang pakai serban, orang pakai jubah tu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Macam saya cakap tadi, kalau ada budak umur 30 tahun tapi hafizul Quran, dengan belakang dia tu ada pakcik serban besar dengan janggut besar, maka yang paling layak jadi imam tu budak yang umur 13 tahun tadi. Sebab kelayakan untuk menjadi imam itu diberikan pertama untuk Al-Quranul Karim. Jadi jangan pula seseorang itu dia rasa aku ni Maulana, aku ni pakai serban, pakai jubah, ada janggut besar, janggut sampai lutut pula tu, masya-Allah. Takkanlah budak umur 13 tahun jadi imam tu aku. Sepatutnya akulah kena jadi imam. Dia dalam hati dia dia berperang, dia tak puas hati kan. Adakah patut budak kecil umur 13 tahun jadi imam tu aku? Tuan-tuan, kalau bila kita mengaji, kita mendapati memang pun yang layak menjadi imam itu budak itu kalau dia hafal lebih banyak Quran daripada pakcik ni. Saya sendiri kalau jadi nak sembahyang, kalau saya tengok ada budak hafizul Quran, saya takkan jadi imam. Yang hafizul Quran tu pergi jadi imam. Yang hafizul Quran tu jadi imam. Yang pandai membaca Al-Quran tu paling patut jadi imam. Walaupun ada ustaz kat belakang, tak ada masalah. Ini cara Allah dan Rasul nak memuliakan Al-Quranul Karim. Nak memuliakan Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia orang yang lebih banyak memiliki Quran dalam dada dia, itu paling aula menjadi imam. Walaupun ada orang tua, walaupun ada orang pakaian jubah serban, walaupun itu semua tak ambil kira. Yang ambil kira di sini Quranul Karim. Kalau semua tak hafal Quran, macam saya katakan tadi, nombor 2 keutamaan diberi untuk menjadi imam adalah faqih hukum hakam. Terima kasih Abang Zahudin ada letak nota kat situ kan. Jadi keilmuan itu dititik beratkan untuk memilih jadi imam. Pergi jadi imam, lepas tu tak faham hukum hakam, tergabur. Imam kalau tak reti hukum hakam, sembahyang makmum akan tunggang langgang, akan ke laut, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kau saya nak bagi satu contoh kecil. Kalau imam tak faqih, kalau imam tak pandai bab Quran, apa akan jadi?
Contoh, ada orang jadi imam untuk solat subuh. Dia jadi imam untuk solat subuh kat masjid ko, ke surau ko, atau ke rumah pun sekali lah jadi imam. Baik. Lepas tu dia terlupa baca doa kunut. Lepas dia i'tidal, dia terus pergi sujud. Bila dia nak pergi sujud, tiba-tiba ada makmum belakang, dia pun tegur, subhanallah. Sebab imam terlupa baca kunut kan. Imam terlupa baca kunut, dia sujud terus. Tiba-tiba makmum kata, subhanallah. Imam yang tadi dah sujud tadi, bila dia dengar je subhanallah, dia patah balik. Dia bangun balik, dia baca Allahumma hdina fi man hadait. Jadi apakah status solat imam itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan? Statusnya solat dia menjadi batal. Kalau dia bangun balik untuk baca doa kunut padahal dia dah sujud, atau dia dah lebih ke arah sujud, maksudnya dia dah bongkokkan badan, walaupun dahi tak kena ke lantai lagi, dia dah bongkokkan badan, dia dah tunduk dah, tangan dah sampai ke lantai, sikit lagi nak sujud ni, tiba-tiba subhanallah, bangun dia balik, solat imam jadi batal. Sama juga kalau imam terlupa tahiyat awal. Okey, siapa lagi bersama dengan saya ni? Masya-Allah. Puan Syahriah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Jetli, terima kasih banyak. Nasib baik adalah nota-nota sikit, boleh kita rujuk di situ. Kalau ada apa salah silap saya tu tolong remind jugalah ya. Sama juga kalau imam dia lepas sujud yang kedua dalam rakaat yang kedua, lepas sujud kedua tu dia terus masuk rakaat ketiga tanpa membaca tahiyat awal. Kalau dia dah bangun berdiri macam ni, atau dia dah dah dekat berdiri walaupun tak full berdiri, dia dah dekat berdiri ataupun dia betul-betul dah berdiri, tiba-tiba makmum tegur ke belakang, subhanallah. Dia tegur sebab imam terlupa tasyahud awal. Tiba-tiba imam tu kalau turun balik sebab nak baca tasyahud, imam solatnya batal. Yang patah balik baca kunut, yang patah balik baca tasyahud awal, hukum dia solat mereka batal. Selagi kalau dia belum berdiri ataupun belum separa berdiri, dia boleh lagi. Maksudnya dia baru bangun sikit je, dia teringat tasyahud awal tak baca, dia duduk balik, itu tak apa. Tapi kalau dia dah lebih daripada kedudukan separa berdiri tu, dia dah tak boleh patah balik dah. Dia tak boleh patah balik ke belakang untuk baca tasyahud awal. Sama juga untuk kunut. Kalau kunut, let's say lah dia i'tidal, lepas tu dia lupa baca kunut, dia baru tunduk sikit je, tiba-tiba orang tegur, contoh dia kan, dia pun bangun balik baca kunut, pandai pula dia cover itu tak apa, tak batal sembahyang. Tapi kalau dia dah lebih ke arah sujud, sama ada memang dah dahi dah sampai ke tempat lantai, atau badan dia memang dah bongkok sikit lagi nak sujud, tiba-tiba kalau dia patah balik untuk baca kunut, solat dia batal. Kenapa jadi batal? Kerana dia meninggalkan satu benda yang rukun untuk dapatkan satu benda yang sunat. Dia dah masuk ke sujud dah, dia dah dekat dengan sujud. Sujud tu rukun, tiba-tiba dia tinggalkan rukun tadi sebab nak dapat sunat, walaupun sunat ab'ad. Meninggalkan rukun untuk mendapatkan sunat, membatalkan sembahyang. Sama juga tasyahud awal. Tasyahud awal sunat ab'ad. Kalau dia dah berdiri atau dekat-dekat berdiri, tiba-tiba dia patah balik untuk baca tasyahud awal, maksudnya dia telah meninggalkan satu rukun untuk mendapatkan satu sunat ab'ad, maka solat dia batal. Kalau imam tak faham hukum hakam ni, dia balun ya. Yang dah sujud pun tiba-tiba bangun balik nak baca doa kunut. Yang dah berdiri pun tiba-tiba boleh duduk balik sebab nak baca tasyahud awal.
Dengan kedua-dua perbuatan ini, sembahyang itu jadi batal. Satu lagi tuan-tuan dan perempuan, kita ni biasa jadi makmum kan. Kita tak biasa jadi imam kan. Biasa kita jadi makmum kan. Makmum pun kena ada ilmu juga. Makmum pun kena faham juga hukum hakam solat berjemaah ni. Siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan, bila ada peluang tolong join kelas-kelas, kuliah-kuliah tentang hukum hakam solat berjemaah. Banyak kitab-kitab yang ulama' dah karang berkaitan dengan hukum hakam solat berjemaah. Kalau ada kuliah kat Majlis Surau, pergi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada daurah, pergi join daurah ataupun diskusi buku tentang hukum hakam solat berjemaah. Kerana apa? Kerana saya yakin begitu ramai masyarakat Islam kita, dia bukan jadi imam betul lah tu, dia jadi makmum je. Tapi makmum pun melibatkan banyak macam hukum hakam. Tak boleh dibuat tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai orang kita tengok, dia nak buat soft pun dah salah dah. Orang kita, sembahyang Jumaat ke, sembahyang berjemaah maghrib isya di masjid, dia nak buat soft pun tak reti. Parah cerita tu. Sebab apa? Sebab tak mengaji, tidak belajar. Jadi saya tengok penting tuan-tuan, siapa ada kesempatan, dia ada surau masjid, cakap dekat cadang lah bukan cakap cadang, dekat Sahaja Jafari ke, dekat masjid surau ke, buat satu daurah, buat satu diskusi buku hukum hakam solat berjemaah, hukum hakam imam makmum. Kita bila belajar benda ni, baru kita tahu sebenarnya terlalu banyak perkara-perkara hukum hakam yang kita tak tahu sebenarnya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru cerita kalau nak buat saf. Itu baru cerita. Belum cerita imam muafiq, imam makmum muafiq, makmum masbuk lagi. Banyak hukum hakam masalah makmum masbuk ni. Ya, Masya Allah. Yang saya nak cerita tadi, yang jadi makmum pun dia kena faham, makmum tak boleh tegur imam kalau imam tinggalkan sunat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil apa yang saya cakap ni, pegang kuat-kuat. Makmum tak boleh tegur kalau imam meninggalkan satu sunat, walaupun yang ditinggalkan itu sunat abad. Contoh, imam tinggalkan doa kunut, dia terlupa. Tak kisahlah terlupa kau sengaja tinggal kau, yang penting imam tinggalkan doa kunut. Makmum belakang tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Sebab yang ditinggalkan oleh imam itu bukan rukun. Itu sunat je. Kalau tinggal sunat, tak payah ditegur. Sama juga kalau imam terlupa baca tasyahud awal. Sama ada imam terlupa sungguh ke, atau sengaja tinggalkan ke, dia ngada-ngada tinggalkan tasyahud awal ke, saja dia nak test makmum kan. Dia kata, aku nak test makmum aku dia ni pandai ke tak pandai kan. Dia sengaja tinggalkan tasyahud awal, saja nak test makmum kat belakang. Yang penting kalau dia tinggalkan tasyahud awal, makmum tak boleh tegur. Bukan tak boleh, maksud dia tak perlu tegur, kerana teguran subhanallah itu hanya kalau imam menambah atau mengurangkan rukun sahaja. Bukannya teguran subhanallah itu kalau tertinggal sesuatu yang sunat. Sunat abad pun tak boleh ditegur, patah lagi sunat hayat. Inilah pentingnya untuk kita mempelajari hukum hakam dalam sembahyang. Kita kena clear tuan-tuan, mana yang sunat, mana yang sunat hayat, mana yang sunat abad, mana yang rukun. Pernah ada imam jadi imam untuk solat raya. Solat raya kan takbir 7 kali kan, sembahyang raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, betul. Ada imam tu dia terlupa kira, dia tertakbir 6 kali pada rakaat pertama. Dia tertakbir 6 kali sahaja pada rakaat pertama. Okey. Dia tertakbir 6 kali. Apa terjadi? Kecoh makmum tuan-tuan. Makmum belakang kecoh, subhanallah, subhanallah.
makmum rasa macam sembahyang dia dah batal sebab imam hanya takbir 6 kali, sepatutnya 7 kali. Inilah masalah kalau ilmu tak cukup. Saya saja nak tanya lah. Saya tahu tuan-tuan semua tahu jawapan dia. Bukan nak test ya. Bukan saya nak test. Saja nak tanya. Yang takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Hukumnya apa? Hukum dia rukun ke? Sunat aba'ad ke? Sunat hayat? Ya. Takbir itu hukumnya sunat hayat. Kita kata tadi, kalau imam tinggalkan sunat aba'ad pun tak perlu ditegur. Apatah lagi kalau imam itu dia tinggalkan sunat hayat, yang termasuk sunat hayat dalam solat raya tu takbir 7 kali. Buat apa nak ditegur lah? Benda sunat, tak perlu ditegur pun. Ya, ini kelang kabut. Mentang-mentang imam terlupa lah bilangan takbir dia tu, dia terlupa. Dia takbir 6 kali ya. Mangai marah makmum kat belakang. Habis sembahyang tu kecoh. Apa imam takbir 6 kali yo kecoh kat belakang ah. Ya Allah. Kan 6 kali ko 7 kali ko tetap hukumnya sunat hayat. Dia tidak mengganggu kesempurnaan solat raya itu sendiri. Kecuali kalau yang tertinggal itu rukun, maka batal sembahyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ilmu tentang hukum hakam imam makmum ini terlalu penting sebenarnya. Jadi penting saya tengok kalau kita ambil perhatian yang serius untuk kita pergi belajar di kuliah, di masjid, di surau, atau kalau ada pihak-pihak bersama saya, contohnya Masya Allah ada surau Al-Amin contoh dia, ada tuan-tuan, puan-puan daripada Saha Ja'fari contoh dia. Penting untuk menganjurkan daurah-daurah, diskusi-diskusi tentang apa? Tentang solat ni, solat hukum hakam imam makmum ni. Memberikan pendedahan yang berterusan kepada masyarakat kita berkenaan banyak hukum hakam tentang solat berjemaah yang belum diketahui lagi. Baik, minta maaf, di sini ada soalan daripada surau Al-Amin. Ustaz, apakah hukum sekiranya imam sengaja nak test jemaah? Sudah, apakah hukum dia Wallahu a'lam, saya faham hukumnya harus. Hukum dia harus je lah. Tidaklah dilarang dan tidaklah disuruh. Jadi kalau imam memang nak test, terpulang ke dia lah. Nanti apa-apa masalah berlaku, pandai-pandai lah tanggung tak. Sepaham saya, hukum dia adalah harus. Harus bagi imam. Kalau dia test makmum, tapi jangan pula test makmum itu dengan cara meninggalkan rukun pula dalam sembahyang. Tiba-tiba imam saja yo tak baca Fatihah. Sebab apa nak test makmum kau baik? Jangan buat macam tu. Kan? Tapi kalau nak test dia tinggalkan kunut kan. Atau dia saja dia tinggalkan tasyahud awal kan. Benda yang memang maksud saya tidak salah kalau ditinggalkan, iaitu doa kunut dan juga tasyahud awal. Kerana kedua-duanya adalah sunat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat abad. Sengaja dia tinggal, nak tengok saja, nak tengok kan makmum belakang apa respon itu terpulang ke imam lah. Terpulanglah ke imam kalau dia nak test, tak ada masalah tu dah. Tinggal lagi untuk menjamin kualiti sembahyang tu sendiri. Nanti kalau dah tinggal, kau lah balik dengan sujud sahwi ya. Baik, saya minta maaf, apa yang saya cerita tadi itu macam cacah merbah sikit. Sebab semua itu sekadar nak bagi contoh saja bahawa pentingnya kita untuk mempelajari hukum hakam makmum imam, hukum hakam solat berjemaah. Mangai, saya baru nak baca kitab ni tuan-tuan ya. Yang tadi tu semua cerita baru nak masuk kitab ni. Baru nak masuk kitab, baru nak baca Baik, kita bacalah walaupun satu hadis pada benar ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan yang terlimpah dengan berkat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab, Tuan Syekh menyatakan, jika imam dapat menyempurnakan solatnya dengan sebaik-baiknya,
nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala yang sama kepada orang yang solat di belakangnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man amma qauman falyattaqillaha wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamina wa in ahsana kana lahu min al-ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa ma kana min naqsin fahuwa alayhi. Bermaksud, siapa yang menjadi imam kepada kaumnya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia mengetahui bahawa dia adalah sebagai penjamin dan bertanggungjawab terhadap makmumnya. Jika dia dapat menyempurnakan solatnya dengan sebaik-baiknya, nescaya Allah akan memberi pahala yang sama kepada orang yang solat di belakangnya, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka, iaitu makmum. Dan sekiranya salat imam kurang sempurna, maka dia adalah bertanggungjawab. Apa maksud Maksud tuan-tuan, bila imam ni dia salat dia sempurna, maka imam akan mendapat pahala semua jemaah di belakang dia tu. Semua jemaah yang salat di belakang dia tu, imam akan mendapat pahala mereka, kerana dia adalah imam kepada mereka. Mereka dapat pahala solat berjemaah, tak betul lah? Mereka dapat pahala bersolat berjemaah sebab apa? Sebab adanya imam ni. Maka imam adalah punca bagi makmum dapat pahala solat berjemaah. Maka bila imam yang menjadi punca makmum mendapat pahala solat berjemaah, automatik imam juga dia sapu semua pahala-pahala makmum semua tu, tanpa mengurangi pahala makmum. Bukan dia curi. Bukan sapu tu maksudnya dia ambil. Kalau ambil ni maksudnya dia ambil sana kosong kan. Ini bukan ambil. Bukan maksud dia pahala makmum tu berkurangan, tidak. Pahala makmum sempurna dan semua pahala makmum juga pergi juga kepada imam. Ini kelebihan nak jadi imam, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan seseorang itu menjadi imam untuk makmum dia 10,000 orang. Bayangkan seorang itu menjadi imam untuk makmum dia 50,000 orang. Masya Allah, berapa banyak pahala dia dapat. Semua makmum-makmum dia yang solat berjemaah tu, pahala mereka juga akan pergi kepada para imam yang menjadi imam kepada sembahyang itu. Kalau bukan kerana nak dapatkan pahala macam tu, maka kita pun tak nak jadi imam. Saya pun kalau ditolak suruh jadi imam, saya niat saya jadi imam ni biarlah dia dapat pahala lebih. Tu je lah. Bukan sebab kita ni layak jadi imam dah. Bukan sebab suara kita sedap dah. Bukan sebab kita rasa bagus dia ni, dan yang paling patut jadi imam ni. Tak ada dah. Kadang-kadang tengok layak tak layak, layak lagi orang belakang kita, makmum tu lagi layak jadi imam. Kita ni berapa dosa banyak. Tinggal lagi sebab tamak nak dapat pahala lebih. Sangguplah juga, bermotivasilah juga kita ni jadi imam, tuan-tuan. Tidak lain tidak bukan untuk mengaut pahala lebih sikit lah daripada jadi makmum. Dia dapat pahala solat berjemaah tu. Tapi kalau jadi imam, imam dapat semua pahala makmum yang berjemaah dengan dia. Kalau bukan kerana nak tamakkan pahala itu tadi, saya takkan jadi imam. Siapa-siapa tak nak jadi imam pun. Kita jadi imam tu sebab niat nak dapat pahala lebih tu ya. Ya. Okey, hadis seterusnya tentang kelebihan solat, kelebihan jadi imam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey tak? Boleh teruskan? Kalau ke dah letih atau ada apa-apa yang tak faham, kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Boleh you nak tanya-tanya tu ha. Saya rasa ada lebih kurang 8 orang ni tengah dengar saya cakap ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Boleh you nak sembang-sembang, tuan-tuan. Tak ada masalah tu dah. Ni bukan maksud dia official bona pun. Ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, silakan.
Tak ada soalan ya. Okey, kita teruskan ya. Abang Zahudin kata kita teruskan lagi sikit lagi. Berapa minit tinggal ni? Dalam 10 minit lagi lah kot ya. Kita baca satu lagi hadis. Kita banyak dengar hadis ni tuan-tuan. Bila kita dengar hadis, insya-Allah keberkatan melimpah-limpah masuk dalam kehidupan kita. Bila banyak kita dengar hadis, kita tahu benda-benda baru, kita akan tegakkan sunnah-sunnah Nabi. Maka dengan menegakkan sunnah Nabi itu menyebabkan kehidupan kita bercahaya, kehidupan kita bertambah berkat, kehidupan kita bertambah tenang. Kerana kita menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi itu tidak akan tertegak kecuali bila kita ini selalu mendengar hadis-hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, Nabi telah berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi cakap dekat Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, kalau kamu boleh hidup daripada pagi sampai malam tanpa ada perasaan dengki dalam hati kamu, maka hiduplah macam tu." Kemudian Nabi kata, kerana yang demikian itu, maksudnya hidup, maksudnya hati bersih, hati clear ni. Yang demikian itu kata Nabi, wa tilka sunnati, itu adalah sunnah aku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku, nescaya dia telah mencintai aku. Faman ahabbani yakunu ma'i fil jannah, barang siapa yang telah mencintai aku, nescaya dia akan bersama denganku dalam syurga kelak. Ini pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya, dengan menegakkan sunnah Nabi, itu adalah tanda orang tu cinta pada Nabi. Dan bila seseorang itu telah benar-benar cinta kepada Nabi, insya-Allah dia akan berhimpun dengan Nabi di akhirat. Maksud dia, orang yang selalu berpegang kuat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, dia akan bersama dengan Nabi pada hari akhirat. Cuma macam mana nak hidupkan sunnah Nabi kalau tak tahu mana yang sunnah, mana tak sunnah? Macam mana nak hidupkan sunnah Nabi kalau tak tahu macam mana nak menyempurnakan satu-satu sunnah Nabi itu sendiri? Sebab itu pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Bila belajar ilmu hadis, kita tahu, oh ni sunnah, ni Nabi buat, oh ni Nabi suruh. Kita pun laksanakan. Maka itulah tandanya seseorang itu benar-benar cinta pada Nabi SAW. Siapa yang mengaku cinta pada Nabi padahal dia campak semua sunnah-sunnah Nabi, itu bukan pencinta, itu namanya penipu. Mengaku cinta pada Nabi tapi semua sunnah-sunnah Nabi dia tak buat, dia bantai, dia tinggal semua. Itu bukan pencinta, iaitu penipu nama dia. Jadi kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dibuktikan dengan semangat nak ikut sunnah yang Nabi suruh kita buat tu. Nabi duk tinggalkan macam-macam sunnah untuk kita ni sebab apa? Sebab suruh kita tinggal, suruh kita buat lah. Jadi sebab tu penting kita belajar hadis, kita belajar hadis dengan harapan kita dapat mengamalkan hadis-hadis itu, kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam diri kita, yang dengannya menyebabkan kita dapat bersama-sama dengan Nabi SAW pada hari kiamat insya-Allah taala. Baik. Jadi itu tentang kelebihan dengan hadis tuan-tuan ya. Di sini ada soalan daripada Tuan Jack ni. Ustaz, boleh tak ajar macam mana nak berpisah dari imam kerana terbatal solat, kedudukan kita di tengah-tengah jemaah yang ramai? Saya, kalau ikut kepahaman saya pada soalan ini bertanya tentang macam mana nak mufaraqah daripada imam. Mufaraqah itulah dipanggil sebagai berpisah kan. Kalau nak niat mufaraqah, niat je lah, saya mufaraqah daripada imam, saya berpisah daripada imam.
So dia akan sembahyang sendirilah. Dia tak perlu, bila dia dah niat mufaraqah, maksudnya hubungan dia dengan imam dah putus, so dia boleh sembahyang. Tak perlu ikut imam lagi dah. Asalnya dia ikut imam. Lepas tu dia niat mufaraqah, maka dia boleh teruskan solat dia itu dengan cara tidak mengikuti imam. Dia boleh sembahyang. Cuma kena perhalusi juga hukum hakam masalah mufaraqah ini. Sesiapa yang mufaraqah tanpa satu alasan yang kuat, maka orang yang mufaraqah itu hukum dia solat dia batal. Dia kena tengok apa sebab dia nak mufaraqah itu. Dia nak pisah daripada imam sebab apa. Antara yang sebab-sebab untuk kita boleh mufaraqah daripada imam adalah apabila kita yakin bahawa solat imam dah batal. Kalau imam punya solat dah batal, pada sangkaan kita, keyakinan kita, solat imam dah batal, kita kena terus mufaraqah. Dia niat je mufaraqah ni, niat saya berpisah daripada imam. Lepas tu kita habiskan sembahyang kita tu, kita seorang-seorang lah, kita sendiri yang habiskan, tak payah ikut imam lagi dah. Jadi antara sebab mufaraqah itu apabila kalau makmum meyakini bahawa solat imam tadi dah batal. Contohlah, tengah-tengah sembahyang, makmum tengok Allah ada tai cicak belakang baju imam ni. Aduh, macam mana nak buat? Makmum kena mufaraqah. Makmum kena niat mufaraqah, kerana macam mana makmum nak berimamkan seorang imam yang solat dia dah batal? Macam mana nak follow solat imam yang solatnya dah batal? Tak boleh. Jadi makmum kena mufaraqah, kerana makmum yakin imam itu solatnya dah batal. Contohnya macam kita katakan tadi, ada tai cicak kat belakang. Lepas sembahyang, kita pun pergi dekat imam tu. Imam, aduh apa ni imam, ada tai cicak kat baju tu kan. Dan dah mufaraqah tadi kan. Makmum togol lah imam lah tak. Sekali imam jawab apa? Itu bukan tai cicak, itu memang design baju aku macam tu, dia kata. Rupanya memang ada corak dia tu macam tai cicak. Jadi apa hukum sembahyang makmum tadi? Sembahyang makmum tadi kisah. Kerana pada sangkaan dia, imam memang dah batal lah sembahyang, walaupun sangkaan dia tersasar. Rupanya bukan tai cicak, memang design dia macam tu. Jadi macam mana nak berpisah daripada imam kerana ni soalan pasal terbatal solat Siapa terbatal solat ni? Kalau imam terbatal solat, macam saya jawab tadi itulah, jawapan saya tu tadi. Kalau imam terbatal solat, maka makmum niat mufaraqah dan teruskan sembahyang sampai salam. Tapi kalau makmum yang terbatal solat, dia kena keluar lah. Maksud keluar, kalau maksud dia makmum yang batal sembahyang dia, apa yang dia kena buat adalah, dia kena tengok kalau dia boleh keluar. Kalau dia boleh keluar daripada saf, pergi ambil wudu, dapat join balik, maka dia boleh keluar lah. Dia keluar lah. Tapi katakan macam ni kan, kita ni tengah-tengah jemaah, belakang kita ada 10 saf, 20 saf lagi. Kita nak keluar, nak merempuh 20 saf ni, punyalah payah. Maka kita kena berhenti dan berdiri di tempat kita tu tadi. Sama ada kita berdiri je kat tempat kita tu tadi, atau kita duduk kat situ pun tak apa. Yang penting kita tak boleh meneruskan solat. Berdiri je lah. Bila imam dah bagi salam, barulah keluar. Jadi saya jawab balik soalan Tuan Jatni ni. Kalau makmum yang solat dia batal, so dia tak boleh lah nak follow imam lagi. Dia kena berhenti sembahyang lah. Haram hukum dia meneruskan sembahyang dia lagi kalau solat makmum tu dah batal. Dia tak boleh sembahyang lagi. Dia mesti kena berhenti. Bila dia dah berhenti, dia ada dua option. Option pertama, kalau dia boleh keluar daripada tempat dia, dia tengok kan, rupanya dia soft yang paling last sekali, belakang tak ada soft, jadi senang je dia nak keluar je lah.
ataupun dia sembahyang berdekatan dengan pintu contoh dia, dah keluar je lah pintu. Okay. Kalau boleh keluar, keluarlah. Keluar, ambil wuduk balik, sambunglah balik sembahyang. Okay. Follow balik lah maksud saya, ya. Dah ambil wuduk nanti follow balik lah. Tapi kalau makmum berada di tengah-tengah saf, dia nak keluar kiri kanan tak boleh. Belakang dia pula ada 10 saf lagi, takkan dia nak langgar 10 saf tu. Maka dalam keadaan di sini, dia ada satu option sahaja. Dia tak boleh keluar, maka dia kena berhenti juga daripada sembahyang, dia kena berdiri. Dia kena berdiri pun boleh, dia nak duduk pun boleh, tak apa, yang penting tak boleh meneruskan sembahyang. Kalau saya lah tuan-tuan, kalau saya lah, tiba-tiba kalau wuduk kita batal tengah-tengah sembahyang, lepas tu nak keluar susah, saya tunggu dulu makmum semua sujud. Bila makmum sujud tu, kita keluar lah. Kalau nak keluar time makmum semua berdiri, payah. Semua tengah berdiri, kita nak nak langgar semua makmum tu, payah juga. Lagi-lagi kalau badan kita besar kan, kita nak keluar bukan senang. Dia langgar semua makmum ke belakang tu, payah juga kan. Tapi kalau time makmum tu semua tengah sujud, bolehlah kita nak keluar, senang sikit nak keluar time makmum sujud. Tapi kalau time sujud pun rasa tak nak keluar, tak ada masalah. Tunggu je lah dekat saf itu sampai semua dah bagi salam, barulah keluar daripada saf, pergi ambil wuduk, sembayanglah balik seorang-seorang. Itulah caranya tuan-tuan dan puan-puan, ya. So di sini saya terangkan tadi ada dua. Kalau imam solat dia batal, maka makmum kena mufaraqah, makmum kena meneruskan sembayangnya sendiri sampai habis bagi salam. Tapi kalau makmum yang wuduknya solatnya batal, memang dia kena berhenti daripada solat, dia tak boleh teruskan solat lagi. Kalau dia boleh keluar daripada sembayang, dia keluar. Kalau tak boleh sembayang, tunggu je dekat saf dia tu, berdiri je dekat saf dia tu sampai makmum sujud. Time sujud dia keluarlah laju-laju, ataupun tunggu je lah sampai semua bagi salam baru keluar. Okey tuan-tuan, agak-agak terjawab ke soalan Tuan Jetni ni? Harap terjawab lah, ya. Baik, saya nak baca satu lagi hadis, tapi nampaknya waktu pun dah cukup dah ni, 9 berapa dah ni? 9:10:35. Yalah, saya rasa cukup lah di sini, insya-Allah taala. Nanti yang tu kita sambung pada waktu akan datang lah, ya. Saya tahu tuan-tuan semua lotih ni. Tuan-tuan semua dah lotih dah tu. Nampak gaya tu, nampak lotih tu kan. So insya-Allah taala nanti kita sambung lagi. Kot ada apa-apa soalan lagi nak tanya, boleh lagi tu kalau nak tanya soalan. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Tak ada, Okey, alhamdulillah kalau tak ada soalan. Terima kasih banyak kerana bersama dan menemani saya pada malam ni. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat ilmu pengetahuan yang kita dapat, mudah-mudahan insya-Allah. Saya sebenarnya minggu lepas saya tak dapat buat kelas tuan-tuan. Minggu lepas saya tak dapat buat kelas. Jadi kelas yang minggu lepas saya kena ganti besok. Besok saya akan ganti balik kelas yang minggu lepas saya tak dapat buat. So besok pun kalau tuan-tuan dan puan ada kelapangan waktu, besok pukul 9.30 bolehlah sekali, boleh join sekali 9.30 tu, insya-Allah kita teruskan kita punya kuliah ni lah. Mudah-mudahan adalah manfaat yang kita dapat sama-sama. Wallahu alam. Terima kasih banyak sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah nanti besok saya share link, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.